Jadi Al-Allamah Al-Imrani berkata, bagi isteri yang tetap berpuasa walaupun suami tak izin, dari segi hukumnya, andai kata isteri berpuasa tanpa seizin suami, maka puasanya tetap sah. Puasa tetap sah lah. Namun dia berdosa kerana dia menyalahi perintah Allah. Sebab dalam hadis tu jelas, ini perintah bukan perintah manusia, ini perintah daripada hadis Nabi SAW. Dan ia juga adalah perintah daripada Allah. Perintah supaya meminta izin suami. Maka kalau suami tak izinkan untuk seorang wanita itu berpuasa sunat, dia tetap juga berpuasa, puasa sah. Cukup syarat puasa. Puasa apa rukun puasa? Ada berapa rukun puasa? Dah lupa dah kan? Okey, rukun puasa 2 saja. Kan? Niat, lepas tu ya, niat dan meninggalkan makan dan minum daripada subuh, daripada subuh fajar sampailah kepada tenggelam matahari. Itulah dua saja rukun puasa. Kalau nak masuk yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi biasanya 2 tu je lah rukun. Berpuasa, meninggalkan makan minum dan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai ke tenggelam matahari. Subhanallah. Okey. Jadi kita tengok, menurut Imam An-Nawawi, dalam hal ini harus ditetapkan tidak adanya pahala. Pengharaman di situ menguatkan penetapan pengkhabaran dengan lafaz larangan. Al-Allamah Al-Mubarakfuri menukilkan pendapat pengarang At-Targhib, di antara hak suami atas isinya ialah isteri tidak boleh puasa sunat kecuali dengan izinnya. Apabila dia tetap mengerjakannya, maka dia datang dalam keadaan kehausan dan tidak diterima amal darinya. Jadi kesimpulannya yang kita boleh ambil, memang kena minta izin suami untuk berpuasa sunat. Kadang-kadang ia bukan isu tu saja. Lagi pasangan yang dah lama nikah contohnya kan, pasangan orang tua, bila berpuasa ni dia bagi lemah sikit badan. Betul kan? Kadang-kadang ada orang berpuasa dia jadi marah time puasa. Dan poso ni. Kan? Jangan nak cari pasal dan poso ni. Suami pun dan pun poso. Sama-sama bergaduh pula. Sepatutnya berpuasa itu menahan lagi marah. Tapi bila lapar ni, betul tak lagi cepat marah? Dan lapar ni jangan cari pasal. Sebab itu orang kata ada 3 waktu yang mana kita tak boleh buat persetujuan, tak boleh bawa bincang. Waktu bila? Yang pertama waktu lapar. Janganlah nak bincang-bincang masa tu, bang nak bincang ni, saya lapar ni, bincang dulu bang. Memang nak kena. Jadi nak bincang masa kenyang. Betul kan? Baru boleh bincang. Okey, kalau tak, ya je lah jawapannya. Ya, saya setuju. Awak ni saya tak cakap lagi dah setuju. Ya, setuju. Memang nak makan ni. Penting. Yang kedua, waktu mengantuk. Betul ke tak? Waktu mengantuk tak boleh di tengah ngantuk apanya, bagilah tidur, barulah boleh bincang dengan betul. Yang ketiga saya tak ingat, tak silap saya 3 waktu tu yang ketiga tengah angau. Maksudnya wallahualam. Tapi 2 itulah yang saya pasti, 2 waktu yang kita tidak digalakkan untuk berbincang. Waktu yang mengantuk, penat mengantuk. Waktu yang kedua iaitu pada waktu lapar. Jadi kadang-kadang dengan berpuasa itu sendiri membuatkan suami ni dah tahu kalau puasa tu hangin lah dia tu. Nak tunggu dia buka puasa tu kan. Jadi mungkin sebab keletihan dan sebagainya. Saya teringat kisah Sayyidina Abu Bakar kan. Bila baca kisah Husnul Khatimah dalam kitab Husnul Khatimah, kematian yang baik, antaranya Sayyidina Abu Bakar bila dekat-dekat sampai ajal dia berpesan kepada isterinya. Isteri Sayyidina Abu Bakar nama dia Asma. Asma juga. Orang Arab ni biasa. Mak nama Asma, anak pun letak nama Asma, cucu pun Asma juga. Contoh. Jadi nama tu berulang-ulang dalam satu keluarga tu biasa. Kita ni kadang nak cari nama anak kita, cek dulu sepupu ada tak? Dengan sepupu pun tak boleh sama. Kadang kan, dah ada sepupu, dah ada 2 pupu, dah ada anak saudara. Tak boleh sama. Jadi, isteri Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar juga namanya Asma. Lepas tu, anak saya Abu Bakar juga Asma, kakak kepada Aisyah, saya pun Asma. Okey. Masa akhir hayat tu, Sayyidina Abu Bakar kata,
apabila masa tu kan Abu Bakar meninggal dalam keadaan sakit demam yang berlarutan, lebih kurang dalam 2 minggu. Kemudian bila dah semakin gering tu, ada pesanan Abu Bakar, apabila aku meninggal dan keadaan kamu berpuasa, maka berbukalah, nescaya ia lebih kuat untukmu. Maksudnya kuat apa? Bila berpuasa memang badan kita akan letih, lemah, betul kan? Kita ni wallahualam sebab sahur tu memang nak menampung untuk 12 jam tu. Tapi pada zaman tersebut sahur tu hanya untuk menegakkan tulang belakang je, makan sekadarnya saja. Sebab itu kadang-kadang konsep kita berpuasa, orang kita minta maaf lah, makan ni nanti tak lapar satu hari, macam tak puasa. Padahal antara tujuan berpuasa itu memang untuk kita menikmati rasa lemah, rasa lapar. Untuk merasai kesusahan, itu adalah roh puasa. Roh puasa itu antaranya adalah rasa lapar, dahaga dan juga penat. Sebab itu disebut dalam hadis, di antara kegembiraan orang yang berpuasa apabila waktu berbuka. Sebab makanan ni sedapnya bila lapar, betul tak? Bayangkan kita dah kenyang, tiba-tiba orang bawa makanan kegemaran kita sekalipun. Apa makanan kegemaran? Apa dia? Oh, banyak sangat, semua gemar. Contohlah makanan kegemaran sate lah, kita ada tokek sate kat sini kan. Makanan kegemaran kita sate contohnya. Dah makan kenyang apa semua, tiba-tiba bawa sate. Sedap lagi tak nak makan? Tak, sebab dah kenyang. Sebab itu makan ni sedapnya masa lapar tu. Kegembiraan bagi orang buka puasa, orang berpuasa adalah waktu berbuka. Makan tu memang rasa tengah lapar, rasa ya Allah nikmatnya. Barulah dia rasa bagaimana bila kita memberi makan kepada orang miskin, macam mana seronoknya mereka bila dapat makanan. Kita masalahnya rasa lapar, pagi-pagi dah makan, lepas tu ngunyah-ngunyah, lepas tu tengah hari makan, lepas tu ngunyah-ngunyah, kepek lah itulah ini, tak sempat ni rasa. Tapi bila hari berpuasa pun kita nak macam tu juga, makan produk ni, makan biji ni, nanti tak rasa lapar langsung sampai ni, kita pun kata betul lah, memang tak rasa. So bila tak rasa lapar, nikmat ataupun roh puasa sendiri itu hilang, tujuan berpuasa tu sendiri hilang. Subhanallah.